Kalau tuan-tuan masih ingat, ya, kalau tuan-tuan masih ingat, jumlah ataupun rangkap dalam bahasa Arab kita dah bagi tahu pada tuan-tuan ada 2 jenis sahaja. Betul tuan? Ada berapa jenis? Ada 2 jenis sahaja. Yang pertama, kalau dimulai dengan kalimah isim, kita panggil dia jumlah ismiyah, ya. Yang kedua, kalau dimulai dengan fi'il, maka kita panggil dia jumlah apa tuan? Jumlah fi'liyah. Ya. Sekarang kita dalam proses untuk memahami setiap jumlah tuan-tuan, ya. Sekarang tuan-tuan dah selesai tuan-tuan, ya, beberapa peringkat, ya. Baru saja tadi tuan-tuan dah selesai cara nak potong ayat, ya. Cara nak potong ayat sebab tuan-tuan akan dapat 2 perkara. Yang pertama, apa yang nak disampaikan dalam ayat tersebut. Yang kedua, kita boleh baca ayat tersebut secara waqaf dan juga ibtidak di tempat yang betul, ya. Baik, sekarang kita nak bahaskan setiap jumlah pula, ya. Okey, jumlah tuan-tuan dalam bahasa Arab saya selalu pesan pada tuan-tuan ada 2 sahaja. Kalau dimulai dengan kalimah isim, kita panggil dia jumlah ismiyah. Kalau dimulai dengan fi'il, kita panggil dia jumlah fi'liyah. Betul atau tidak, tuan-tuan? Betul, ya. Baik. Kalau dimulai dengan kalimah haraf, tuan-tuan, tuan-tuan, maka kita dah bagi tahu, tuan-tuan, abaikan, ya. Abaikan haraf, tuan. Abaikan, tuan, ya. Sebab mana-mana jumlah yang kita akan jumpa nanti, jawapannya antara 2 saja. Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah sahaja. Boleh? Okey, sekarang tengok lagi, tuan. Tengok lagi. Kalau jumlah ismiyah, tuan-tuan, maka tuan-tuan kena cari 2 perkara. Betul, tuan-tuan? Yang pertama, subjek. Yang kedua ialah predikat. Betul, tuan-tuan? Ya. Jadi, kalau tuan-tuan faham jumlah itu jumlah ismiyah, maka untuk faham ayat tersebut, tuan-tuan mesti cari apa dia subjek, apa perkara yang nak dibincangkan dalam ayat tersebut, dalam jumlah tersebut, ya. Kemudian, wajib juga cari pasangannya iaitu predikat. Sebab predikat ini akan menjelaskan apa maksud subjek tersebut. Boleh, tuan-tuan? Baik. Tapi, tuan-tuan, subjek dan predikat ini dalam bahasa Melayu ke bahasa Arab, tuan? Ya? Jawapannya dalam bahasa Melayu. Betul, tuan-tuan? Kelas kita kelas bahasa Melayu ke kelas bahasa Arab, tuan-tuan? Jawapannya kelas bahasa Arab. Jadi, malam ini saya nak bagi istilah Arabnya, tuan. Ya? Jadi, bermula daripada hari ini, tuan, maka setiap kali kalau saya ulang tajuk jumlah, maka tuan-tuan kena sebut istilah Arab pula selepas ni. Boleh, tuan? Istilah apa, tuan? Istilah Arab, tuan, ya. Subjek dalam bahasa Arab, kita panggil dia mubtada, tuan. Boleh, tuan? Kita panggil apa, tuan? Kita panggil dia mubtada. Predikat dalam bahasa Arab, kita panggil dia khabar, tuan. Kita panggil apa, tuan? Kita panggil dia khabar. Semua dakwah dah habis, tuan, ya. Kita panggil dia khabar, tuan. Ya. Jadi nanti kalau saya tanya, tuan-tuan, kalau dimulai dengan kalimah isim jumlah apa, tuan? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah cari berapa maklumat, tuan? 2 maklumat. Yang pertama, mubtada. Jangan jawab subjek. Boleh, tuan? Yang kedua apa, tuan? Khabar. Yang kedua apa, tuan? Khabar, tuan. Boleh? Tapi janganlah tuan-tuan lupa makna asalnya. Mubtada tu apa, tuan? Subjek lah, Ustaz. Ya. Khabar itu apa, tuan-tuan? Predikat lah, Ustaz. Jadi tuan-tuan kena ingat yang asalnya. Boleh? Sekarang kita nak cuba naik satu-satu, tuan-tuan, ya. Okey, sekarang yang seterusnya, tuan. Kalau jumlah ismiyah cari mubtada dan juga khabar. Kalau jumlah fi'liyah cari berapa maklumat pula, tuan-tuan? Cari 3 maklumat. Tuan-tuan dah belajar ni, ya. Baik. Yang pertama apa? Yang pertama fi'il, tuan. Ya. Bahaskan sebab Allah nak bincang dengan tuan-tuan kalimah fi'il, ya. Baik. Kemudian kena cari apa, tuan-tuan? Kena cari fa'il. Kena cari pelaku perbuatan tersebut. Yang ketiga, tuan-tuan kena cari maf'ul. Ada ke tidak yang kena perbuatan tersebut? Boleh, tuan-tuan? Okey. Dah selesai ke belum, tuan-tuan? Belum selesai lagi. Sekarang kita nak bincang baris asal, tuan-tuan. Boleh? Saya nak tuan-tuan jawab di ruangan komen. Ya, jawab, tuan-tuan. Yang ni wajib jawab, tuan-tuan, ya. Sekarang tuan-tuan dah faham jumlah ada 2. Ismiyah ataupun fi'liyah saja. Jangan ada jumlah harfiah. Boleh? Jumlah ismiyah cari mubtada, cari khabar. Betul? Jumlah fi'liyah cari fi'il, fa'il, maf'ul. Sekarang saya nak tanya, tuan-tuan. Mubtada dan juga khabar, baris asasnya baris apa, tuan-tuan? Mubtada baris apa? Khabar baris apa? Yes. Ini ulangan yang wajib saya akan buat setiap minggu untuk tuan-tuan ingat betul-betul berkaitan dengan jumlah, ya.
Sebab jumlah ini adalah kunci kepada segala ilmu bahasa Arab, tuan ya. Dua-dua mestilah berbaris apa tuan? Dua-dua mesti berbaris depan, ya. Okey, sekarang tuan. Seterusnya, fa'il dan juga maf'ul. Baris asasnya baris apa tuan? Jadi ini adalah perkara asas tuan. Perkara apa tuan? Perkara asas. Tuan-tuan mesti pegang sampai bila-bila. Boleh tuan? Baik, sekarang saya nak bagi tahu sedikit tuan. Tuan-tuan dengar betul-betul ya. Yang ni kita akan pakai pada minggu depan. Cuma minggu ini saya nak bagi tahu dulu ya. Baik. Ini apa yang kita ulang setiap minggu tuan ya. Mubtada baris depan, khobar baris depan, fa'il baris depan, maf'ul baris atas. Betul tuan? Ini adalah kaedah asas ataupun teori asal tuan. Boleh tuan? Baik. Nanti tuan, tiba-tiba tuan, waktu perbahasan nanti, ya, tiba-tiba yang asal mubtada'nya baris depan, tiba-tiba tuan-tuan jumpa dia berbaris atas, contoh, ya. Ataupun khobar yang asalnya baris depan, tiba-tiba berbaris atas ataupun berbaris bawah, ya. Fa'il ketika itu sepatutnya berbaris depan, tiba-tiba tuan-tuan jumpa dia berbaris atas ataupun berbaris bawah. Maka waktu itu tuan-tuan kena faham. Ya? Ada perbahasan dekat situ tuan. Boleh tuan? Apabila tak sama, maka tuan-tuan kena faham ada perbahasan yang kita akan bincang sama-sama. Boleh tuan? Ini adalah teori asas tuan. Asasnya macam ni tuan. Ya? Tuan-tuan pergilah mana-mana kelas bahasa Arab. Inilah teori asalnya yang dia akan cuba terapkan kepada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena faham. Waktu kita bahaskan nanti, confirm akan ada yang tidak sama dengan apa yang kita ulang ini. Jelas tidak tuan? Boleh tuan? Sebab sekarang kita nak cuba masuk lagi tuan ya. Saya dah bagi asasnya, sekarang kita nak bagi. Kalau waktu perbahasan nanti tiba-tiba lain. Kenapa lain Ustaz? Bermakna kena faham ada perbahasan. Boleh? Okey, sekarang selesai. Sekarang kita nak masuk satu persatu tuan-tuan. Saya nak masuk satu persatu ya. Sekarang cuba tengok jumlah yang pertama. Cuba tengok jumlah apa tuan-tuan? Jumlah yang pertama. Baik. Jumlah yang pertama tuan-tuan ya, iaitu fa anjainahu wa ashabas safinah. Fa anjainahu wa ashabas safinah. Wa ashabas as-safinati. Ya. Kita tengok dulu ya. Fa anjainahu wa ashabas safinati. Ya. Okey, baik. Jadi fa tadi terjemahannya maka. Anjaina kami telah menyelamatkan. Menyelamatkan. Hu-nya. Wa dan ashaba penumpang-penumpang. As-safinah bahtera ya. Okey, sekarang tuan. Okey, tengok tuan. Sekarang tengok tuan ya. Baik. Kalau saya tanya tuan-tuan sekarang. Saya nak tanya tuan-tuan sekarang ya. Potongan jumlah yang pertama ini tuan-tuan nak panggil dia jumlah ismiyah ke fi'liyah? Jawab tuan-tuan. Yang ni wajib tuan-tuan ya. Ini sekarang kita peringkat praktik tuan. Kita nak praktikkan apa yang kita belajar tadi. Jawapannya semua jawab jumlah fi'liyah. Baik, sekarang. Kalau betul tuan-tuan kata dia adalah jumlah fi'liyah, maka dia dimulai dengan kalimah fi'il. Betul tuan-tuan? Okey. Mana kalimah fi'il yang pertama? Jawab tuan-tuan. Ayat kita dimulai di antara dua saja. Sama ada kalimah isim ataupun kalimah fi'il. Ya? Baik, sekarang. Fa'anjainahu wa ashabas safinah. Tuan-tuan semua kata dia adalah jumlah fi'liyah. Maka dia dimulai dengan kalimah fi'il. Baik, mana kalimah fi'il kita? Anjaina. Ahsantum. Kalimah apa tuan-tuan? Kalimah anjaina. Baik, sekarang. Kalau tuan-tuan perhati anjaina ini tuan-tuan. Tuan-tuan nak panggil dia fi'il apa tuan-tuan? Confirm tuan-tuan akan kata dia fi'il apa tuan-tuan? Dia adalah fi'il madhi. Betul tuan? Macam mana tuan-tuan tahu dia fi'il madhi? Sebab ada perkataan telah. Supaya saya menjimatkan masa kita tuan-tuan ya. Okey, sekarang tuan. Tengok lagi tuan. Kalau betul anjaina itu kalimah fi'il yang pertama tuan-tuan. Ya. Habis tu kalimah fa tuan. Fa tuan. Tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa tuan-tuan? Ya. Kalau anjaina itu adalah kalimah fi'il yang pertama. Fa itu tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa tuan-tuan? Jadi kalau boleh jawab terus.
Kalau fa itu isim, mana bukti dia kalimah isim? Kalau fa itu kalimah fi'il, fi'il apa? Madi ke mudhari' ke amar. Kalau fa itu haraf apa tuan-tuan? Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Ya. Sekarang tuan-tuan dah jawab semua, bukti dia adalah jumlah fi'liyah sebab dia adalah dimulai dengan kalimah anjaina. Anjaina adalah fi'il madi sebab ada perkataan telah. Baik, sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Ya. Fa dekat depan tu, terjemahannya maka. Tuan-tuan nak panggil dia isim ke fi'il ke haraf. Baik. Kalau betul haraf, tuan-tuan nak panggil dia haraf apa tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan sekarang kata dia adalah kalimah haraf tuan-tuan. Ya. Ya. Kalau dia kalimah isim, maka kita tak boleh kata dia jumlah fi'liyah. Betul tuan-tuan? Maka kalau dia kalimah fi'il, maka anjaina bukan fi'il yang pertama. Betul tuan-tuan? Maka jawapannya tak lain tak bukan dia adalah haraf. Tuan-tuan nak panggil dia haraf apa tuan-tuan? Ahsantum. Dia adalah haraf ataf ataupun haraf penyambung cerita. Ya? Jadi apa fungsi haraf penyambung cerita? Menyambung cerita. Sebab kita nak bagi tahu tuan-tuan, ayat yang kita bahaskan pada malam ini masih lagi sambungan daripada cerita ayat yang lepas tuan-tuan. Ya? Iaitu berkait dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ya? Jadi kalau fa itu haraf, maka apa kerja tuan-tuan? Abaikan. Boleh tuan-tuan? Kita tak nak tengok lagi, tak nak bincang lagi kalimah fa. Ya? Sekarang, bermakna apabila kita abaikan fa tersebut, maka confirm sekarang dia dimulai dengan kalimah anjaina, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Maka sekarang tuan-tuan, apabila tuan-tuan kata jumlah ini adalah jumlah fi'liyah, maka ada 3 perkara yang tuan-tuan kena bahaskan. Yang pertama, fi'il. Yang kedua, fa'il tuan-tuan. Dan yang ketiga ialah maf'ul. Ya. Jadi untuk faham ayat ini, kita kena cari 3 perkara saja. Apa fi'il yang nak dibincangkan? Siapa pelakunya dan ada ke tidak yang kena perbuatan tersebut. Boleh tuan-tuan? Baik. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, apa fi'il yang kita bincang tadi? Kalimah anjaina. Kalimah apa tuan-tuan? Anjaina. Okey, sekarang tuan-tuan. Apa maksud anjaina tuan-tuan? Telah menyelamatkan. Telah menyelamatkan. Okey, sekarang tuan-tuan, jawab soalan saya tuan-tuan. Okey, jawab soalan saya tuan-tuan ya. Baik. Siapa fa'il? Siapa pelaku? Siapa yang telah menyelamatkan dalam cerita kita ni tuan-tuan? Siapa tuan-tuan? Sekarang tuan-tuan dah kata dia adalah jumlah fi'liyah. Maka kita perlu faham 3 perkara. Cari fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Fi'il terang-terang disebut pada ayat kita tuan-tuan. Sebab itulah kita panggil dia jumlah fi'liyah. Betul tuan-tuan? Mana fi'il kita tadi? Anjaina. Apa terjemahan anjaina sekali lagi? Telah menyelamatkan. Baik, soalan saya sekarang tuan-tuan. Ya? Siapa yang telah menyelamatkan dalam ayat kita ni? Siapa fa'il ataupun pelaku kepada perbuatan tersebut? Siapa tuan-tuan? Jawapannya ialah kami. Jawapannya ialah kami tuan-tuan ya. Bagus tuan-tuan. Malam ni sangat-sangat terbaik ya. Walaupun ada seorang dua tuan-tuan ya. Tapi tak apa. Ya, perlu kepada latihan lagi ya. Banyak di kalangan kita sekarang dia sebut apa tuan-tuan? Dia sebut ganti nama. Ya. Sebab dalam ayat kita sekarang tuan-tuan, tidak disebut pelakunya dengan jelas. Betul tuan-tuan? Ya. Kita faham tuan-tuan, yang menyelamatkan Nabi Nuh itu siapa tuan-tuan? Allah dan kerajaannya. Tapi kalimah Allah ada ke tidak dalam ayat kita? Tak ada dalam ayat kita. Bermakna tuan-tuan faham. Fa'il kita pada malam ini tidak disebut dengan jelas. Betul tuan-tuan? Bermakna fa'il itu mesti cari di mana tuan-tuan? Mesti dicari ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah anjaina. Ya. Jadi dalam kalimah anjaina tuan-tuan, kita ada perkataan kami tuan-tuan. Ya. Kami dalam bahasa Arab kita sebut apa tuan-tuan? Kita sebut nahnu. Nahnu. Ya. Sekarang barulah saya tanya tuan-tuan. Nahnu itu kembali kepada siapa? Barulah tuan-tuan boleh jawab. Allah dan kerajaannya. Ya. Jadi orang yang belajar bahasa Arab caranya macam ni. Boleh tuan? Tapi tuan, tapi dengar betul-betul lah. Dengar betul-betul. Kita orang yang belajar bahasa Arab, waktu kita nak terjemahkan kepada orang awam yang tak pernah belajar bahasa Arab, tuan-tuan mesti sebut terus pelakunya. Allah dan kerajaannya yang telah menyelamatkan Nabi Nuh.
Ya. Janganlah kata pula kami menyelamatkannya. Siapa kami pula tuan? Jadi diorang akan tanya pula tuan, ya. Kami itu hanya untuk maklumat kita saja tuan, ya. Sebab dalam kalimah anjaina itu ada perkataan kami tuan, ya. Maka waktu itulah kita akan terjemahkan kepada orang awam, kami itu sebenarnya Allah dan kerajaannya, ya. Jadi kalau orang yang belajar bahasa Arab juga akan tanya kita, macam mana tapak Allah dan kerajaannya? Tuan-tuan boleh jawab, dalam kalimah anjaina itu ada kami. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang soalan yang terakhir tuan. Tak selesai lagi tuan. Ahsantum. Baik, sekarang kita faham sekarang tuan. Yang melakukan perbuatan tersebut ialah Allah dan kerajaannya, ya. Maka Allah dan kerajaannya telah menyelamatkan. Baik, soalan saya yang terakhir tuan. Ada ke tidak maf'ul? Panjang saya tarik tu. Biasa dalam kelas saya akan tarik panjang tu, ya. Sebab sekarang tuan-tuan perlu fikir tuan-tuan. Sekarang tengok tuan-tuan, ya, ayat kita. Ada ke tidak yang kena diselamatkan? Sebab maf'ul maksudnya apa tuan-tuan? Maf'ul ini maksudnya ialah yang kena tuan-tuan. Ada ke tidak yang kena diselamatkan dalam ayat kita tuan-tuan? Cuba jawab tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan kata who itu tuan-tuan adalah maf'ul. Betul tuan-tuan? Sebab Allah menyelamatkannya. Betul tuan-tuan? Okey, sekarang jawab lagi soalan saya. Kita dah belajar tuan-tuan, ya. Apa syarat maf'ul tuan-tuan? Syarat maf'ul ialah mesti berbaris atas. Betul tuan-tuan? Yang tu tuan-tuan sebut tadi, betul? Ya. Kita ulang tadi kan? Mubtada baris depan, khobar baris depan, fa'il baris depan, maf'ul baris atas. Betul tuan-tuan? Baik. Tapi who tuan-tuan? Tuan-tuan kata who yang menjadi maf'ul pada malam ini. Betul tuan-tuan? Baik. Sekarang maf'ul sepatutnya berbaris depan ke berbaris atas? Jawapannya berbaris atas, ya. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Kenapa who tidak berbaris atas pada malam ini? Jawab tuan-tuan. Ahsantum. Semua pandai. Sebab itulah saya kata tuan-tuan. Tuan-tuan ni dah hebat tuan-tuan, ya. Peringkat ini pun dah pandai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dah tahu kunci. Jumlah fi'liyah 3. Jumlah ismiyah 2. Betul tuan-tuan? Perkara yang sama yang saya akan cuba latih tuan-tuan, ya. Tapi di samping itu, ada perkara yang perlu kita tambahkan lagi supaya tuan-tuan betul-betul mantap, ya. Sebab sampai bulan yang terakhir kelas kita tuan-tuan. Dengar betul-betul, ya. Sebab tuan-tuan hebat sangat ni. Saya nak tunjuk, ya. Baik. Sampai bulan terakhir kelas kita tuan, ya, bulan yang ke-8 nanti, minggu yang terakhir, ya. Kebiasaannya kalau tuan-tuan sempat bersama dengan saya dalam kelas, kita balik tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, ya. Waktu itu tuan-tuan, sebelum kita serahkan CJ kepada tuan-tuan, sebagai tuan-tuan ini berjaya mengikuti kelas saya selama 8 bulan tuan-tuan, ya. Kita akan bagi satu ayat pada tuan-tuan, ya. Waktu itu ayat tersebut tuan-tuan akan letak terjemahannya. Tuan-tuan akan bahaskan setiap perkara tuan-tuan, ya. Maknanya, mafhumnya, berapa jumlah dalam ayat tersebut, kenapa dibariskan sedemikian, tuan-tuan bahaskan semua tuan-tuan, ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan sudah pandai. Boleh? Okey, sekarang bagus tuan-tuan. Jadi jawapannya kenapa dia tidak berbaris atas pada malam ini? Jawapannya tak lain tak bukan, dia adalah mabni. Ya, tapi tak selesai lagi tuan-tuan, ya. Pandai sangat sebut mabni. Selalu saya tanya macam tu kan. Tapi tuan-tuan dah jawab awal-awal kan. Dia mabni sebab haraf ke, sebab domir ke, sebab isim yang berfungsi. Jawapannya dia adalah kalimah domir tuan-tuan. Kita dah belajar tuan. Mana-mana kalimah yang menunjukkan kata ganti nama diri, ya. Dia, engkau, mereka, aku tuan-tuan, maka dia adalah kalimah domir. Setiap kalimah domir adalah kalimah yang kebal dalam bahasa Arab. Boleh tuan-tuan? Baik, sekarang. Andai kata who pada malam ini. Sekarang yang ni tuan-tuan kena jawab, ya. Wajib jawab sebab ada kaitan dengan perbahasan selepas ni, ya. Who pada malam ini. Andai kata dia tidak kebal, tuan-tuan. Sepatutnya dia berbaris apa? Who ke, ha ke, hi, tuan-tuan. Kalau tak kebal malam ni, tuan-tuan. Cuba jawab, tuan. Andai kata dia tidak kebal pada malam ini, sepatutnya bacaan kita who ke, ha ke, hi, tuan-tuan. Itu je tuan-tuan letak. Who ke, ha ke, hi, tuan-tuan. Ahsantum. Baik. Jawapannya ialah kita kena baca dengan ha, baris atas tuan-tuan.
Itu sepatutnya tuan ya. Sebab baris untuk maf'ul dalam bahasa Arab secara asasnya mesti berbaris atas. Boleh tuan? Baik, sekarang saya nak tuan-tuan tanda dalam setiap ayat Al-Quran tuan-tuan. Kalau boleh tanda tuan-tuan, ya. Tuan-tuan cuba letak baris atas huruf H tuan. Kalau boleh bulatkan. Boleh? Cuba letakkan baris atas huruf H tersebut tuan. Letak baris atas tuan. Ya, sebab apa kita kata bacaan kena letak baris atas? Sebab baris asal hu itu kalau tidak kebal, dia mesti dibaca dengan baris atas. Ya, kalau boleh letak tuan. Ya, setiap orang tanda tuan. Kalau tak tanda nanti confirm tak dapat jawab soalan saya yang seterusnya. Boleh? Okey, dah jawab dah letak ya. Dah letak tuan. Okey, tulis di ruang komen. Sudah letak tuan? Dah letak ke belum? Letak baris atas huruf H. Sebab hu itu kalau tidak kebal sepatutnya baris atas. Dah letak ke belum tuan? Letak tuan? Saya tekankan ini sebab sangat penting. Letak tuan? Dah letak ke belum? Bermakna sekarang tuan. Tengok lagi tuan. Tak selesai lagi. Tak selesai lagi ya. Bermakna sekarang kita dah faham ya. Allah dan kerajaannya telah menyelamatkannya. Sekarang jelas ke tak jelas tuan? Tak jelas lagi tuan. Tak jelas dekat mana? Tuan-tuan kena huraikan setiap ganti nama. Ya. Jadi ha ataupun nya di sini siapa sebenarnya tuan? Cuba jawab tuan. Ha ataupun nya di sini siapa tuan? Allah dan kerajaannya menyelamatkannya. Nya tu siapa tuan? Nya tu siapa tuan? Maf'ul kita ialah hu, itu nya tuan. Nya itu siapa tuan? Siapa nya itu sebenarnya dalam ayat kita ni tuan? Ahsantum. Barulah jelas sekarang tuan. Nya itu ialah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Bermakna Nabi Nuh itulah yang kena diselamatkan. Nampak tuan? Yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan Allah dan kerajaannya. Yang kena diselamatkan siapa tuan? Nabi Nuh alaihi salam. Boleh tuan? Jadi mana hebat tuan? Orang yang selamatkan dengan orang yang diselamatkan. Jawapannya confirmlah orang yang diselamatkan, orang yang menyelamatkan. Ya, boleh tuan? Sebab itulah biasanya fa'il ni tuan. Ya. Fa'il ni kebiasaan Allah ini biasanya dia hanya menjadi fa'il. Ya, itu antara perkara yang saya boleh selitkan pada tuan-tuan ya. Kebiasaan ya. Kalimah Allah dalam Al-Quran tuan-tuan, ya kebiasaannya dia akan berbaris depan. Kebiasaannya tuan ya. Jarang-jarang kita jumpa Allah itu berbaris atas. Ya, sebab apa tuan-tuan? Kita akan bincang kemudian ya. Sebabnya ada kaitan antara fa'il dan juga maf'ul ya. Okey. Cuma hari ini saya nak suruh faham sekarang tuan. Kita akan faham sekarang Allah dan kerajaannya telah menyelamatkan siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau orang tanya tuan-tuan, macam mana boleh dapat Nabi Nuh dalam ayat kita? Pandai-pandai. Tak ada pun Nabi Nuh dalam ayat kita. Betul tuan? Maka tuan-tuan boleh jawab sebenarnya dia ambil daripada domer ha. Ya. Ha itu terjemahannya nya lelaki. Maka kembali kepada siapa? Tak lain tak bukan akan refer kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh itu tuan. Andai kata, ini andai kata lagi tuan. Tak selesai lagi tuan. Andai kata saya nak letak Nabi Nuh dalam ayat kita. Saya nak ganti balik dengan hu tuan. Saya tak nak letak hu. Ini andai kata tuan ya. Fa'anjayna Nuhun ke? Nuhan ke? Nuhin tuan. Yang mana satu tuan nak letak? Baik, ahsantum. Jawapannya ialah Nuhan tuan ya. Sebab itulah tuan-tuan, ya, kalau kita bahas betul-betul bahasa Arab, jadinya macam ni lah tuan-tuan, ya. Maka ayat kita sepatutnya tuan-tuan, ya, kalau kita nak sebut bincang betul-betul tuan, sepatutnya dalam ayat kita macam mana tuan? Fa'anjallahu Nuhan. Itu kalau lagi hebat tuan-tuan, ya. Sebab fa'ilnya ialah Allah, maka Allah dibaca dengan baris depan sepatutnya. Betul tuan? Fa'anjallahu Nuhan. Maka selesailah kita tuan-tuan, ya. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang kita masuk pada yang seterusnya. Ya, jadi sekarang tuan kita dah selesai. Mana fa'il kita, mana fa'il kita, mana maf'ul kita. Betul tuan? Sekarang kita nak bincang baki ayat kita tuan. Wa ashabas safinah. Itu perbahasan yang seterusnya. Boleh tuan? Wa ashabas safinah. Baik, saya masuk satu je tuan. Saya nak masuk wa saja tuan. Ashabas safinah kita bincang selepas ni, selepas rehat sekejap tuan ya. Okey, sekarang. Tuan-tuan boleh nak ambil gambar dulu? Ya, tak ada masalah tuan.
Siapa yang nak ambil gambar, boleh ambil gambar dulu. Ya. Sila. Sekarang kalau saya tanya, siapa yang menyelamatkan? Tuan-tuan dah boleh jawab sekarang, Allah. Ya, Allah dan kerajaannya. Macam mana tuan-tuan dapat Allah dan kerajaannya? Tak ada pun Allah dan kerajaannya dalam ayat kita. Tuan-tuan boleh jawab, kami dalam Anjaina tu. Sebab siapa yang belajar bahasa Arab, dalam kalimah Anjaina tu ada kami. Ya, baik, sekarang kita dah faham Allah dan kerajaannya yang menyelamatkan. Ya? Baik. Ada tak yang kena diselamatkan dalam ayat kita? Jawapannya ada. Mana maf'ul kita? Tuan-tuan boleh jawab dengan tenang, iaitu Nuh. Ya. Baik, macam mana boleh jawab Nabi Nuh pandai-pandai? Tak ada pun Nabi Nuh dalam ayat kita. Tuan-tuan boleh jawab. Ada hu dekat situ. Hu itulah yang menunjukkan maf'ul kita. Sebab hu itu merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Okey, baik sekarang tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan lagi. Cuba tengok tuan. Baik, sekarang betul tuan. Dia fa'il, dia fa'il dan juga dia maf'ul kan? Okey, sekarang. Kalimah selepas hu tuan. Apa dia kalimah selepas hu tuan? Iaitu kalimah wa. Betul tuan? Baik, sekarang soalan saya tuan ya. Wa dan isim ke fa'il ke haraf tuan ya. Kalau dia kalimah isim, mana bukti dia kalimah isim? Ya, dengar betul-betul ya sebelum tuan-tuan komen. Kalau dia kalimah fa'il, fa'il apa? Madi ke mudhari' ke amar? Nampak tuan? Kalau dia kalimah haraf, tuan-tuan nak panggil dia haraf apa tuan-tuan? Sebab kita nak masuk setengah jam yang terakhir untuk perbahasan Ashabas Safinah. Wa dan isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan. Jadi waw juga tuan-tuan. Tuan-tuan dah komen semua tuan-tuan. Dia adalah haraf tuan-tuan ya. Tuan-tuan panggil dia haraf ataf. Ahsantum. Sangat-sangat bagus tuan-tuan ya. Tuan-tuan komen sebut namanya dalam bahasa Arab ya. Kalau boleh ada istilah Arab yang saya pernah ajarkan, sebut tuan-tuan. Sebut tuan-tuan ya. Jadi haraf ataf ini maksudnya apa tuan? Haraf penyambung cerita ya. Baik. Jadi kita dah belajar tuan. Apa fungsi haraf penyambung cerita? Fungsinya menyambung cerita. Betul tuan? Bermakna sekarang tuan. Bermakna sekarang tuan. Ya. Allah nak bagi tahu kepada kita tuan. Ya. Allah tidak hanya menyelamatkan Nabi Nuh saja. Ya. Tapi Allah menyelamatkan juga penumpang-penumpang bahtera. Macam mana kita tahu Allah menyelamatkan penumpang-penumpang bahtera juga tuan? Jawapannya sebab ada waw tuan. Waw itu adalah haraf ataf, fungsinya menyambung cerita. Bermakna kalimah yang berada selepas waw masih lagi sambungan ataupun ada kaitan dengan kalimah Anjaina. Boleh tuan? Okey, baik. Yang seterusnya tuan. Jangan tuan. Kalau tuan masih ingat. Ini poin saja sebenarnya tuan. Nombor 2 ni tuan. Ini poin kita tuan. Selain daripada haraf ataf itu fungsinya menyambung cerita. Kalau tuan-tuan masih ingat, dia ada fungsi yang kedua selain daripada menyambung cerita. Apa dia fungsi yang kedua tuan-tuan? Yang pertama, dia adalah haraf ataf. Tuan-tuan dah jawab semua. Dia adalah haraf penyambung cerita. Betul tuan? Maka fungsinya tak lain tak bukan menyambung cerita lah. Betul tuan? Okey, sekarang. Saya nak tanya tuan-tuan, ya, selain daripada menyambung cerita, kita pernah belajar tuan-tuan, ya. Dia ada fungsi yang kedua tuan-tuan, selain daripada menyambung cerita. Apa dia tuan-tuan? Dia adalah fungsi yang kedua ialah menyamakan baris. Menyamakan baris. Apa dia menyamakan baris dengan apa-apa dengan apa tuan-tuan? Ya, dia tak jelas lagi ya. Kalimah selepas ya. Kalimah selepas wa dengan sebelum waw. Dengan sebelum waw tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, selain daripada waw itu tuan-tuan faham dia adalah menyambung cerita tuan-tuan, ya. Fungsi yang kedua tuan-tuan, kalimah yang berada selepas waw mesti disamakan dengan sebelum waw. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang jawab soalan saya. Jawab soalan saya ya. Tengok dulu soalan saya ya. Baik, cuba perhatikan tuan. Kalimah ashabah. Ashabah. Boleh tuan? Baik, sebelum masuk ashabah ya. Saya pernah bagi contoh pada tuan-tuan. Muhammad makan durian wa rambutan wa pisang. Betul tuan? Saya pernah bagi kan? Baik, sekarang tengok tuan. Ini contoh dulu. Supaya tuan-tuan faham ya. Okey, tengok tuan. Muhammad makan durian
wa rambutan, wa pisang. Mana kalimah perbuatan? Jawapannya makan. Ya. Siapa yang makan? Muhammad yang makan. Maka dia adalah fa'il. Betul tuan? Fa'il tadi baris apa tuan? Baris depan. Maka kena baca Muhammadu. Betul? Muhammadu makan. Soalan saya tuan-tuan. Ada tak yang kena makan dalam ayat kita? Jawapannya ada. Yang kena makan ialah pisang tuan-tuan. Maka pisang ini kita panggil dia maf'ul sebab dia yang kena. Kita dah belajar. Yang kena panggil maf'ul. Maf'ul mesti berbaris apa tuan? Mesti berbaris atas. Maka kena baca durianu ke duriana. Duriana tuan. Boleh tuan? Okey, tengok lagi tuan. Maka apabila tuan-tuan dah baca duriana berbaris atas, maka kalimah yang berada selepas wa tuan-tuan, dia mesti ikut baris kalimah duriana. Ya. Jadi, duriana, wa rambutana, wa pisangna. Semuanya berbaris atas. Betul tuan? Baik. Kalau saya tanya, siapa punya kerja tuan? Rambutana dan juga pisangna itu berbaris atas. Jawapannya ialah waw tuan. Ingat ke tak ingat tuan? Ingat ke tak ingat tuan? Ya. Itu contoh lama kita ya. Okey, sekarang. Kalau tuan-tuan masih ingat, ya, kalau tuan-tuan masih ingat, jumlah ataupun rangkap dalam bahasa Arab kita dah bagi tahu pada tuan-tuan ada dua jenis sahaja. Betul tuan? Ada berapa jenis? Ada dua jenis sahaja. Yang pertama, kalau dimulai dengan kalimah isim, kita panggil dia jumlah ismiyah, ya. Yang kedua, kalau dimulai dengan fi'il, maka kita panggil dia jumlah apa tuan-tuan? Jumlah fi'liyah. Ya. Sekarang kita dalam proses untuk memahami setiap jumlah tuan-tuan, ya. Sekarang tuan-tuan dah selesai tuan-tuan, ya, beberapa peringkat, ya. Baru saja tadi tuan-tuan dah selesai cara nak potong ayat, ya. Cara nak potong ayat sebab tuan-tuan akan dapat dua perkara. Yang pertama, apa yang nak disampaikan dalam ayat tersebut. Yang kedua, kita boleh baca ayat tersebut secara wakaf dan juga ibtidak di tempat yang betul. Ya. Baik, sekarang kita nak bahaskan setiap jumlah pula. Ya. Okey, jumlah tuan-tuan dalam bahasa Arab saya selalu pesan pada tuan-tuan ada dua sahaja. Kalau dimulai dengan kalimah isim, kita panggil dia jumlah ismiyah. Kalau dimulai dengan fi'il, kita panggil dia jumlah fi'liyah. Betul atau tidak tuan-tuan? Betul. Ya. Baik. Kalau dimulai dengan kalimah haraf tuan-tuan, tuan-tuan, maka kita dah bagi tahu tuan-tuan, abaikan. Ya. Abaikan haraf tuan. Abaikan tuan, ya. Sebab mana-mana jumlah yang kita akan jumpa nanti, jawapannya antara dua saja. Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah saja. Boleh? Okey, sekarang tengok lagi tuan. Tengok lagi. Kalau jumlah ismiyah tuan, maka tuan-tuan kena cari dua perkara. Betul tuan? Yang pertama subjek. Yang kedua ialah predikat. Betul tuan? Ya. Jadi kalau tuan-tuan faham jumlah itu jumlah ismiyah, maka untuk faham ayat tersebut, tuan-tuan mesti cari apa dia subjek, apa perkara yang nak dibincangkan dalam ayat tersebut, dalam jumlah tersebut. Ya. Kemudian, wajib juga cari pasangannya iaitu predikat. Sebab predikat ini akan menjelaskan apa maksud subjek tersebut. Boleh tuan-tuan? Baik. Tapi tuan-tuan, subjek dan predikat ini dalam bahasa Melayu ke bahasa Arab tuan? Ya. Jawapannya dalam bahasa Melayu. Betul tuan-tuan? Kelas kita kelas bahasa Melayu ke kelas bahasa Arab tuan? Jawapannya kelas bahasa Arab. Jadi malam ini saya nak bagi istilah Arabnya tuan. Ya. Jadi bermula daripada hari ini tuan, ya, maka setiap kali kalau saya ulang tajuk jumlah, maka tuan-tuan kena sebut istilah Arab pula selepas ni. Boleh tuan? Istilah apa tuan? Istilah Arab tuan, ya. Subjek dalam bahasa Arab kita panggil dia mubtada tuan. Boleh tuan? Kita panggil apa tuan? Kita panggil dia mubtada. Predikat dalam bahasa Arab kita panggil dia khabar tuan. Kita panggil apa tuan? Kita panggil dia khabar. Semua dakwah dah habis tuan, ya. Kita panggil dia khabar tuan. Ya. Jadi nanti kalau saya tanya tuan-tuan, kalau dimulai dengan kalimah isim jumlah apa tuan? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah cari berapa maklumat tuan? Dua maklumat. Yang pertama, mubtada. Jangan jawab subjek. Boleh tuan? Yang kedua apa tuan? Khabar. Yang kedua apa tuan? Khabar tuan. Boleh? Tapi janganlah tuan-tuan lupa makna asalnya. Mubtada tu apa tuan? Subjek lah ustaz. Ya? Khabar itu apa tuan? Predikat lah ustaz. Jadi tuan-tuan kena ingat yang asalnya. Boleh?
Sekarang kita nak cuba naik satu-satu tuan-tuan ya. Okey, sekarang yang seterusnya tuan. Kalau jumlah ismiyah cari mubtada dan juga khabar. Kalau jumlah fi'liyah cari berapa maklumat pula tuan-tuan? Cari 3 maklumat. Tuan-tuan dah belajar ni ya. Baik. Yang pertama apa? Yang pertama fi'il tuan-tuan ya. Bahaskan sebab Allah nak bincang dengan tuan-tuan kalimah fi'il ya. Baik. Kemudian kena cari apa tuan-tuan? Kena cari fa'il, kena cari pelaku perbuatan tersebut. Yang ketiga tuan-tuan kena cari maf'ul. Ada ke tidak yang kena perbuatan tersebut? Boleh tuan-tuan? Okey, dah selesai ke belum tuan-tuan? Belum selesai lagi. Sekarang kita nak bincang baris asal tuan-tuan. Boleh? Saya nak tuan-tuan jawab di ruangan komen. Ya, jawab tuan-tuan. Yang ni wajib jawab tuan-tuan ya. Sekarang tuan-tuan dah faham jumlah ada 2. Ismiyah ataupun fi'liyah saja. Jangan ada jumlah harfiah. Boleh? Jumlah ismiyah cari mubtada, cari khabar. Betul? Jumlah fi'liyah cari fi'il, fa'il, maf'ul. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Mubtada dan juga khabar. Baris asasnya baris apa tuan-tuan? Mubtada baris apa? Khabar baris apa? Yes. Ini ulangan yang wajib saya akan buat setiap minggu untuk tuan-tuan ingat betul-betul berkaitan dengan jumlah. Ya. Sebab jumlah ini adalah kunci kepada segala ilmu bahasa Arab tuan ya. Dua-dua mestilah berbaris apa tuan? Dua-dua mesti berbaris depan. Ya. Okey, sekarang tuan. Seterusnya, fa'il dan juga maf'ul. Baris asasnya baris apa tuan-tuan? Jadi ini adalah perkara asas tuan-tuan. Perkara apa tuan-tuan? Perkara asas. Tuan-tuan mesti pegang sampai bila-bila. Boleh tuan? Baik, sekarang saya nak bagi tahu sedikit tuan-tuan. Tuan-tuan dengar betul-betul ya. Yang ni kita akan pakai pada minggu depan. Cuma minggu ini saya nak bagi tahu dulu ya. Baik. Ini apa yang kita ulang setiap minggu tuan ya. Mubtada baris depan, khabar baris depan, fa'il baris depan, maf'ul baris atas. Betul tuan? Ini adalah kaedah asas ataupun teori asal tuan. Boleh tuan? Baik. Nanti tuan, tiba-tiba tuan, waktu perbahasan nanti, ya, waktu perbahasan nanti tuan, tiba-tiba yang asal mubtada'nya baris depan, tiba-tiba tuan-tuan jumpa dia berbaris atas. Contoh, ya. Ataupun khabar yang asalnya baris depan, tiba-tiba berbaris atas ataupun berbaris bawah, ya. Fa'il ketika itu sepatutnya berbaris depan, tiba-tiba tuan-tuan jumpa dia berbaris atas ataupun berbaris bawah. Maka waktu itu tuan-tuan kena faham. Ya? Ada perbahasan dekat situ tuan-tuan. Boleh tuan? Apabila tak sama, maka tuan-tuan kena faham ada perbahasan yang kita akan bincang sama-sama. Boleh tuan-tuan? Ini adalah teori asas tuan. Asasnya macam ni tuan. Ya? Tuan-tuan pergilah mana-mana kelas bahasa Arab. Inilah teori asalnya yang dia akan cuba terapkan kepada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena faham. Waktu kita bahaskan nanti, confirm akan ada yang tidak sama dengan apa yang kita ulang ini. Jelas tidak tuan? Boleh tuan? Sebab sekarang kita nak cuba masuk lagi tuan ya. Saya dah bagi asasnya, sekarang kita nak bagi. Kalau waktu perbahasan nanti tiba-tiba lain. Kenapa lain Ustaz? Bermakna kena faham ada perbahasan. Boleh? Okey, sekarang selesai. Sekarang kita nak masuk satu persatu tuan-tuan. Saya nak masuk satu persatu ya. Sekarang cuba tengok jumlah yang pertama. Cuba tengok jumlah apa tuan-tuan? Jumlah yang pertama. Baik. Jumlah yang pertama tuan-tuan, ya, iaitu fa anjaynahu wa ashabas safinah. Fa anjaynahu wa ashabas safinah. Wa ashabas as-safinati. Ya. Kita tengok dulu ya. Fa anjaynahu wa ashabas safinati. Ya. Okey, baik. Jadi fa tadi terjemahannya maka. Anjayna kami telah menyelamatkan. Menyelamatkan. Hu-nya. Wa dan ashaba penumpang-penumpang. As-safinah bahtera ya. Okey, sekarang tuan. Okey, tengok tuan. Sekarang tengok tuan ya. Baik. Kalau saya tanya tuan-tuan sekarang. Saya nak tanya tuan-tuan sekarang ya. Potongan jumlah yang pertama ini tuan-tuan nak panggil dia jumlah ismiyah ke fi'liyah? Jawab tuan-tuan. Yang ni wajib tuan-tuan ya. Ini sekarang kita peringkat praktik tuan. Kita nak praktikkan apa yang kita belajar tadi.
Jawapannya semua jawab jumlah fi'liyah. Baik, sekarang. Kalau betul tuan-tuan kata dia adalah jumlah fi'liyah, maka dia dimulai dengan kalimah fi'il. Betul tuan-tuan? Okey. Mana kalimah fi'il yang pertama? Jawab tuan-tuan. Ayat kita dimulai di antara dua saja. Sama ada kalimah isim ataupun kalimah fi'il. Ya? Baik, sekarang. Fa'anjainahu wa ashabas safinah. Tuan-tuan semua kata dia adalah jumlah fi'liyah. Maka dia dimulai dengan kalimah fi'il. Baik, mana kalimah fi'il kita? Anjaina. Ahsantum. Kalimah apa tuan-tuan? Kalimah anjaina. Baik, sekarang. Kalau tuan-tuan perhati anjaina ini tuan-tuan, tuan-tuan nak panggil dia fi'il apa tuan-tuan? Confirm tuan-tuan akan kata dia fi'il apa tuan-tuan? Dia adalah fi'il madhi. Betul tuan? Macam mana tuan-tuan tahu dia fi'il madhi? Sebab ada perkataan telah. Supaya saya menjimatkan masa kita tuan-tuan ya. Okey, sekarang tuan, tengok lagi tuan. Kalau betul anjaina itu kalimah fi'il yang pertama tuan-tuan, ya. Habis tu kalimah fa tuan. Fa tuan. Tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa tuan-tuan? Ya. Kalau anjaina itu adalah kalimah fi'il yang pertama, fa itu tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa tuan-tuan? Jadi kalau boleh jawab terus. Kalau fa itu isim, mana bukti dia kalimah isim? Kalau fa itu kalimah fi'il, fi'il apa? Madi ke mudhari' ke amar? Kalau fa itu haraf apa tuan-tuan? Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, ya. Sekarang tuan-tuan dah jawab semua, bukti dia adalah jumlah fi'liyah sebab dia adalah dimulai dengan kalimah anjaina. Anjaina adalah fi'il madi sebab ada perkataan telah. Baik, sekarang saya nak tanya tuan-tuan, ya. Fa dekat depan tu, terjemahannya maka. Tuan-tuan nak panggil dia isim ke fi'il ke haraf. Baik. Kalau betul haraf, tuan-tuan nak panggil dia haraf apa tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan sekarang kata dia adalah kalimah haraf tuan-tuan, ya. Ya. Kalau dia kalimah isim, maka kita tak boleh kata dia jumlah fi'liyah. Betul tuan-tuan? Maka kalau dia kalimah fi'il, maka anjaina bukan fi'il yang pertama. Betul tuan-tuan? Maka jawapannya tak lain tak bukan dia adalah haraf. Tuan-tuan nak panggil dia haraf apa tuan-tuan? Ahsantum. Dia adalah haraf ataf ataupun haraf penyambung cerita. Ya? Jadi apa fungsi haraf penyambung cerita? Menyambung cerita. Sebab kita nak bagi tahu tuan-tuan, ayat yang kita bahaskan pada malam ini masih lagi sambungan daripada cerita ayat yang lepas tuan-tuan. Ya? Iaitu berkait dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ya? Jadi kalau fa itu haraf, maka apa kerja tuan-tuan? Abaikan. Boleh tuan-tuan? Kita tak nak tengok lagi, tak nak bincang lagi kalimah fa. Ya? Sekarang, bermakna apabila kita abaikan fa tersebut, maka confirm sekarang dia dimulai dengan kalimah anjaina, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Maka sekarang tuan-tuan, apabila tuan-tuan kata jumlah ini adalah jumlah fi'liyah, maka ada 3 perkara yang tuan-tuan kena bahaskan. Yang pertama, fi'il. Yang kedua, fa'il tuan. Dan yang ketiga ialah maf'ul. Ya. Jadi untuk faham ayat ini, kita kena cari 3 perkara saja. Apa fi'il yang nak dibincangkan? Siapa pelakunya dan ada ke tidak yang kena perbuatan tersebut. Boleh tuan-tuan? Baik. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, apa fi'il yang kita bincang tadi? Kalimah anjaina. Kalimah apa tuan-tuan? Anjaina. Okey, sekarang tuan-tuan. Apa maksud anjaina tuan-tuan? Telah menyelamatkan. Telah menyelamatkan. Okey, sekarang tuan, jawab soalan saya tuan. Okey, jawab soalan saya tuan ya. Baik. Siapa fa'il? Siapa pelaku? Siapa yang telah menyelamatkan dalam cerita kita ni tuan? Siapa tuan? Sekarang tuan-tuan dah kata dia adalah jumlah fi'liyah. Maka kita perlu faham 3 perkara. Cari fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Fi'il terang-terang disebut pada ayat kita tuan-tuan. Sebab itulah kita panggil dia jumlah fi'liyah. Betul tuan-tuan? Mana fi'il kita tadi? Anjaina. Apa terjemahan anjaina sekali lagi? Telah menyelamatkan. Baik, soalan saya sekarang tuan-tuan. Ya? Siapa yang telah menyelamatkan dalam ayat kita ni? Siapa fa'il ataupun pelaku kepada perbuatan tersebut? Siapa tuan-tuan? Jawapannya ialah kami. Jawapannya ialah kami tuan-tuan ya. Bagus tuan-tuan. Malam ni sangat-sangat terbaik ya. Walaupun ada seorang dua tuan-tuan ya. Tapi tak apa. Ya, perlu kepada latihan lagi ya. Banyak di kalangan kita sekarang dia sebut apa tuan-tuan?
dia sebut ganti nama. Ya. Sebab dalam ayat kita sekarang tuan-tuan, tidak disebut pelakunya dengan jelas. Betul tuan-tuan? Ya. Kita faham tuan-tuan, yang menyelamatkan Nabi Nuh itu siapa tuan-tuan? Allah dan kerajaannya. Tapi kalimah Allah ada ke tidak dalam ayat kita? Tak ada dalam ayat kita. Bermakna tuan-tuan faham, fa'il kita pada malam ini tidak disebut dengan jelas. Betul tuan-tuan? Bermakna fa'il itu mesti cari di mana tuan? Mesti dicari ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah anjaina. Ya. Jadi dalam kalimah anjaina tuan-tuan, kita ada perkataan kami tuan-tuan. Ya. Kami dalam bahasa Arab kita sebut apa tuan-tuan? Kita sebut nahnu. Nahnu. Ya. Sekarang barulah saya tanya tuan-tuan. Nahnu itu kembali kepada siapa? Barulah tuan-tuan boleh jawab. Allah dan kerajaannya. Ya. Jadi orang yang belajar bahasa Arab caranya macam ni. Boleh tuan? Tapi tuan-tuan, tapi dengar betul-betul lah. Dengar betul-betul. Kita orang yang belajar bahasa Arab, waktu kita nak terjemahkan kepada orang awam yang tak pernah belajar bahasa Arab, tuan-tuan mesti sebut terus pelakunya. Allah dan kerajaannya yang telah menyelamatkan Nabi Nuh. Ya. Janganlah kata pula kami menyelamatkannya. Siapa kami pula tuan-tuan? Jadi diorang akan tanya pula tuan-tuan, ya. Kami itu hanya untuk maklumat kita saja tuan-tuan, ya. Sebab dalam kalimah anjaina itu ada perkataan kami tuan-tuan, ya. Maka waktu itulah kita akan terjemahkan kepada orang awam, kami itu sebenarnya Allah dan kerajaannya, ya. Jadi kalau orang yang belajar bahasa Arab juga akan tanya kita, macam mana dapat Allah dan kerajaannya? Tuan-tuan boleh jawab, dalam kalimah anjaina itu ada kami. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang soalan yang terakhir tuan-tuan. Tak selesai lagi tuan-tuan. Ahsantum. Baik, sekarang kita faham sekarang tuan-tuan. Yang melakukan perbuatan tersebut ialah Allah dan kerajaannya. Ya? Maka Allah dan kerajaannya telah menyelamatkan. Baik, soalan saya yang terakhir tuan-tuan. Ada ke tidak maf'ul? Panjang saya tarik tuan-tuan. Biasa dalam kelas saya akan tarik panjang tu ya. Sebab sekarang tuan-tuan perlu fikir tuan-tuan. Sekarang tengok tuan-tuan ya ayat kita. Ada ke tidak yang kena diselamatkan? Sebab maf'ul maksudnya apa tuan-tuan? Maf'ul ini maksudnya ialah yang kena tuan-tuan. Ada ke tidak yang kena diselamatkan dalam ayat kita tuan-tuan? Cuba jawab tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan kata who itu tuan-tuan adalah maf'ul. Betul tuan-tuan? Sebab Allah menyelamatkannya. Betul tuan-tuan? Okey, sekarang jawab lagi soalan saya. Kita dah belajar tuan-tuan, ya. Apa syarat maf'ul tuan-tuan? Syarat maf'ul ialah mesti berbaris atas. Betul tuan-tuan? Yang tu tuan-tuan sebut tadi, betul? Ya. Kita ulang tadi kan? Mubtada baris depan, khobar baris depan, fa'il baris depan, maf'ul baris atas. Betul tuan-tuan? Baik. Tapi who tuan-tuan? Tuan-tuan kata who yang menjadi maf'ul pada malam ini. Betul tuan-tuan? Baik. Sekarang, maf'ul sepatutnya berbaris depan ke berbaris atas? Jawapannya berbaris atas. Ya. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Kenapa who tidak berbaris atas pada malam ini? Jawab tuan-tuan. Ahsantum. Semua pandai. Sebab itulah saya kata tuan-tuan. Tuan-tuan ni dah hebat tuan-tuan ya. Peringkat ini pun dah pandai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dah tahu kunci. Jumlah fi'liyah 3. Jumlah ismiyah 2. Betul tuan-tuan? Perkara yang sama yang saya akan cuba latih tuan-tuan ya. Tapi di samping itu, ada perkara yang perlu kita tambahkan lagi supaya tuan-tuan betul-betul mantap ya. Sebab sampai bulan yang terakhir kelas kita tuan-tuan. Dengar betul-betul ya. Sebab tuan-tuan hebat sangat ni. Saya nak tunjuk ya. Baik. Sampai bulan terakhir kelas kita tuan, ya, bulan yang ke-8 nanti, minggu yang terakhir ya. Kebiasaannya kalau tuan-tuan sempat bersama dengan saya dalam kelas kita balik tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan ya. Waktu itu tuan-tuan, sebelum kita serahkan CJ kepada tuan-tuan, sebagai tuan-tuan ini berjaya mengikuti kelas saya selama 8 bulan tuan-tuan, ya. Kita akan bagi satu ayat pada tuan-tuan, ya. Waktu itu ayat tersebut tuan-tuan akan letak terjemahannya. Tuan-tuan akan bahaskan setiap perkara tuan-tuan, ya. Maknanya, mafhumnya, berapa jumlah dalam ayat tersebut, kenapa dibariskan sedemikian, tuan-tuan bahaskan semua tuan-tuan, ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan sudah pandai. Boleh? Okey, sekarang bagus tuan-tuan. Jadi jawapannya kenapa dia tidak berbaris atas pada malam ini? Jawapannya tak lain tak bukan, dia adalah mabni. Ya, tapi tak selesai lagi tuan-tuan, ya.
Pandai sangat sebut mabni. Selalu saya tanya macam tu kan. Tapi tuan-tuan dah jawab awal-awal kan. Dia mabni sebab haraf ke, sebab domer ke, sebab isim yang berfungsi. Jawapannya dia adalah kalimah domer, tuan-tuan. Kita dah belajar, tuan. Mana-mana kalimah yang menunjukkan kata ganti nama diri, ya. Dia, engkau, mereka, aku, tuan-tuan. Maka dia adalah kalimah domer. Setiap kalimah domer adalah kalimah yang kebal dalam bahasa Arab. Boleh, tuan-tuan? Baik, sekarang. Andai kata hu pada malam ini. Sekarang yang ni tuan-tuan kena jawab, ya. Wajib jawab sebab ada kaitan dengan perbahasan selepas ni, ya. Hu pada malam ini. Andai kata dia tidak kebal, tuan-tuan. Sepatutnya dia berbaris apa? Hu ke, ha ke, hi, tuan-tuan. Kalau tak kebal malam ni, tuan. Cuba jawab, tuan. Andai kata dia tidak kebal pada malam ini, sepatutnya bacaan kita hu ke, ha ke, hi, tuan-tuan. Itu je tuan-tuan letak. Hu ke, ha ke, hi, tuan-tuan. Ahsantum. Baik. Jawapannya ialah kita kena baca dengan ha, baris atas, tuan-tuan. Itu sepatutnya, tuan-tuan, ya. Sebab baris untuk maf'ul dalam bahasa Arab secara asasnya mesti berbaris atas. Boleh, tuan? Baik, sekarang saya nak tuan-tuan tanda dalam setiap ayat Al-Quran, tuan-tuan. Kalau boleh tanda, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan cuba letak baris atas huruf ha, tuan-tuan. Kalau boleh bulatkan. Boleh? Cuba letakkan baris atas huruf ha tersebut, tuan. Letak baris atas, tuan. Ya, sebab apa kita kata bacaan kena letak baris atas? Sebab baris asal hu itu kalau tidak kebal, dia mesti dibaca dengan baris atas. Ya, kalau boleh letak, tuan. Ya, setiap orang tanda, tuan. Kalau tak tanda, nanti confirm tak dapat jawab soalan saya yang seterusnya. Boleh? Okey, dah jawab, dah letak, ya. Dah letak, tuan. Okey, tulis di ruang komen. Sudah letak, tuan? Dah letak ke belum? Letak baris atas huruf ha. Sebab hu itu kalau tidak kebal sepatutnya baris atas. Dah letak ke belum, tuan? Letak, tuan? Saya letak, saya tekankan ini sebab sangat penting. Letak, tuan? Dah letak ke belum? Bermakna sekarang, tuan. Tengok lagi, tuan. Tak selesai lagi. Tak selesai lagi, ya. Bermakna sekarang kita dah faham, ya. Allah dan kerajaannya telah menyelamatkannya. Sekarang jelas ke tak jelas, tuan? Tak jelas lagi, tuan. Tak jelas dekat mana? Tuan-tuan kena huraikan setiap ganti nama. Ya. Jadi ha ataupun nya di sini siapa sebenarnya, tuan? Cuba jawab, tuan. Ha ataupun nya di sini siapa, tuan? Allah dan kerajaannya menyelamatkannya. Nya tu siapa, tuan? Nya tu siapa, tuan? Maf'ul kita ialah hu, itu nya, tuan. Nya itu siapa, tuan? Siapa nya itu sebenarnya dalam ayat kita ni, tuan? Ahsantum. Barulah jelas sekarang, tuan. Nya itu ialah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Bermakna Nabi Nuh itulah yang kena diselamatkan. Nampak, tuan? Yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan Allah dan kerajaannya. Yang kena diselamatkan siapa, tuan? Nabi Nuh alaihi salam. Boleh, tuan? Jadi mana hebat, tuan? Orang yang selamatkan dengan orang yang diselamatkan. Jawapannya confirmlah orang yang diselamat, orang yang menyelamatkan. Ya, boleh, tuan? Sebab itulah biasanya fa'il ni, tuan. Ya. Fa'il ni kebiasaan Allah ini biasanya dia hanya menjadi fa'il. Ya, itu antara perkara yang saya boleh selitkan pada tuan-tuan, ya. Kebiasaan, ya. Kalimah Allah dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya, kebiasaannya dia akan berbaris depan. Kebiasaannya, tuan, ya. Jarang-jarang kita jumpa Allah itu berbaris atas. Ya, sebab apa, tuan-tuan? Kita akan bincang kemudian, ya. Sebabnya ada kaitan antara fa'il dan juga maf'ul, ya. Okey. Cuma hari ini saya nak suruh faham sekarang, tuan. Kita akan faham sekarang Allah dan kerajaannya telah menyelamatkan siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau orang tanya, tuan-tuan, macam mana boleh dapat Nabi Nuh dalam ayat kita? Pandai-pandai. Tak ada pun Nabi Nuh dalam ayat kita. Betul, tuan? Maka tuan-tuan boleh jawab, sebenarnya dia ambil daripada domer ha. Ya. Ha itu terjemahannya nya lelaki. Maka kembali kepada siapa? Tak lain tak bukan akan refer kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh itu, tuan, andai kata, ini andai kata lagi, tuan. Tak selesai lagi, tuan. Andai kata saya nak letak Nabi Nuh dalam ayat kita. Saya nak ganti balik dengan hu, tuan. Saya tak nak letak hu. Ini andai kata, tuan, ya.
Fa'anjaina Nuhun ke? Nuhan ke? Nuhin tuan. Yang mana satu tuan nak letak? Baik, ahsantum. Jawapannya ialah Nuhan tuan, ya. Sebab itulah tuan-tuan, ya, kalau kita bahas betul-betul bahasa Arab jadinya macam ni lah tuan, ya. Maka ayat kita sepatutnya tuan, ya, kalau kita nak sebut bincang betul-betul tuan, sepatutnya dalam ayat kita macam mana tuan? Fa'anjallahu Nuhan. Itu kalau lagi hebat tuan, ya. Sebab fa'ilnya ialah Allah, maka Allah dibaca dengan baris depan sepatutnya. Betul tuan? Fa'anjallahu Nuhan. Maka selesailah kita tuan, ya. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang kita masuk pada yang seterusnya, ya. Jadi sekarang tuan, kita dah selesai. Mana fa'il kita, mana fa'il kita, mana maf'ul kita. Betul tuan? Sekarang kita nak bincang baki ayat kita tuan. Wa ashabas safinah. Itu perbahasan yang seterusnya. Boleh tuan? Wa ashabas safinah. Baik, saya masuk satu je tuan. Saya nak masuk wa saja tuan. Ashabas safinah kita bincang selepas ni, selepas lihat sekejap tuan, ya. Okey, sekarang. Tuan-tuan boleh nak ambil gambar dulu? Ya, tak ada masalah tuan. Siapa yang nak ambil gambar, boleh ambil gambar dulu. Ya, sila. Sekarang kalau saya tanya, siapa yang menyelamatkan? Tuan-tuan dah boleh jawab sekarang, Allah. Ya, Allah dan kerajaannya. Macam mana tuan-tuan dapat Allah dan kerajaannya? Tak ada pun Allah dan kerajaannya dalam ayat kita. Tuan-tuan boleh jawab, kami dalam Anjaina tu. Sebab siapa yang belajar bahasa Arab, dalam kalimah Anjaina tu ada kami. Ya, baik, sekarang. Kita dah faham Allah dan kerajaannya yang menyelamatkan. Baik. Ada tak yang kena diselamatkan dalam ayat kita? Jawapannya ada. Mana maf'ul kita? Tuan-tuan boleh jawab dengan tenang, iaitu Nuh, ya. Baik, macam mana boleh jawab Nabi Nuh pandai-pandai? Tak ada pun Nabi Nuh dalam ayat kita. Tuan-tuan boleh jawab. Ada hu dekat situ. Hu itulah yang menunjukkan maf'ul kita. Sebab hu itu merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Okey, baik sekarang tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan lagi. Cuba tengok tuan. Baik, sekarang betul tuan. Dia fa'il, dia fa'il dan juga dia maf'ul kan? Okey, sekarang. Kalimah selepas hu tuan. Apa dia kalimah selepas hu tuan? Iaitu kalimah wa. Betul tuan? Baik, sekarang soalan saya tuan, ya. Wa dan isim ke fa'il ke haraf tuan, ya. Kalau dia kalimah isim, mana bukti dia kalimah isim? Ya, dengar betul ya sebelum tuan-tuan komen. Kalau dia kalimah fa'il, fa'il apa? Madi ke mudhari' ke amar? Nampak tuan? Kalau dia kalimah haraf, tuan-tuan nak panggil dia haraf apa tuan-tuan? Sebab kita nak masuk setengah jam yang terakhir untuk perbahasan ashabas safinah. Wa dan. Isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Jadi waw juga tuan-tuan. Tuan-tuan dah komen semua tuan-tuan. Dia adalah haraf tuan-tuan, ya. Tuan-tuan panggil dia haraf ataf. Ahsantum. Sangat-sangat bagus tuan-tuan, ya. Tuan-tuan komen sebut namanya dalam bahasa Arab, ya. Kalau boleh ada istilah Arab yang saya pernah ajarkan, sebut tuan-tuan. Sebut tuan-tuan, ya. Jadi haraf ataf ini maksudnya apa tuan-tuan? Haraf penyambung cerita, ya. Baik. Jadi kita dah belajar tuan. Apa fungsi haraf penyambung cerita? Fungsinya menyambung cerita. Betul tuan-tuan? Bermakna sekarang tuan. Bermakna sekarang tuan, ya. Allah nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan, ya. Allah tidak hanya menyelamatkan Nabi Nuh saja. Ya. Tapi Allah menyelamatkan juga penumpang-penumpang bahtera. Macam mana kita tahu Allah menyelamatkan penumpang-penumpang bahtera juga tuan-tuan? Jawapannya sebab ada wa tuan-tuan. Waw itu adalah haraf ataf, fungsinya menyambung cerita. Bermakna kalimah yang berada selepas wa masih lagi sambungan ataupun ada kaitan dengan kalimah Anjaina. Boleh tuan-tuan? Okey, baik. Yang seterusnya tuan. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat. Ini poin saja sebenarnya tuan. Nombor 2 ni tuan. Ini poin kita tuan. Selain daripada haraf ataf itu fungsinya menyambung cerita. Kalau tuan-tuan masih ingat, dia ada fungsi yang kedua selain daripada menyambung cerita. Apa dia fungsi yang kedua tuan-tuan? Yang pertama, dia adalah haraf ataf. Tuan-tuan dah jawab semua. Dia adalah haraf penyambung cerita. Betul tuan? Maka fungsinya tak lain tak bukan menyambung cerita. Betul tuan? Okey, sekarang. Saya nak tanya tuan-tuan. Ya, selain daripada menyambung cerita, kita pernah belajar tuan-tuan. Ya. Dia ada fungsi yang kedua tuan-tuan. Selain daripada menyambung cerita. Apa dia tuan-tuan? Dia adalah, fungsi yang kedua ialah menyamakan baris.
Menyamakan. Menyamakan baris. Apa dia menyamakan baris dengan apa tuan-tuan? Ya, dia tak jelas lagi ya. Kalimah selepas ya. Kalimah selepas wa dengan sebelum waw. Dengan sebelum waw tuan. Jadi tuan, selain daripada waw itu tuan-tuan faham dia adalah menyambung cerita tuan-tuan, ya. Fungsi yang kedua tuan-tuan, kalimah yang berada selepas waw mesti disamakan dengan sebelum waw. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang jawab soalan saya. Jawab soalan saya ya. Tengok dulu soalan saya ya. Baik, cuba perhatikan tuan. Kalimah ashabah, ashabah. Boleh tuan? Baik, sebelum masuk ashabah ya. Saya pernah bagi contoh pada tuan-tuan, Muhammad makan durian wa rambutan wa pisang. Betul tuan? Saya pernah bagi kan? Baik, sekarang tengok tuan. Ini contoh dulu supaya tuan-tuan faham ya. Okey, tengok tuan. Muhammad makan durian wa rambutan wa pisang. Mana kalimah perbuatan? Jawapannya makan, ya. Siapa yang makan? Muhammad yang makan. Maka dia adalah fa'il. Betul tuan? Fa'il tadi baris apa tuan? Baris depan. Maka kena baca Muhammadu. Betul? Muhammadu makan. Soalan saya tuan-tuan, ada tak yang kena makan dalam ayat kita? Jawapannya ada. Yang kena makan ialah pisang tuan-tuan. Maka pisang ini kita panggil dia maf'ul sebab dia yang kena. Kita dah belajar. Yang kena panggil maf'ul. Maf'ul mesti berbaris apa tuan? Mesti berbaris atas. Maka kena baca durianu ke duriana. Duriana tuan. Boleh tuan? Okey, tengok lagi tuan. Maka apabila tuan-tuan dah baca duriana berbaris atas, maka kalimah yang berada selepas wa tuan-tuan, dia mesti ikut baris kalimah duriana, ya. Jadi duriana wa rambutana wa pisangna tuan. Semuanya berbaris atas. Betul tuan? Baik. Kalau saya tanya siapa punya kerja tuan? Rambutana dan juga pisangna itu berbaris atas. Jawapannya ialah waw tuan. Ingat ke tak ingat tuan? Ingat ke tak ingat tuan? Ya. Itu contoh lama kita ya. Okey, sekarang tengok balik ayat kita tuan. Tengok balik ayat kita. Kalimah yang berada selepas wa mesti disamakan sebelum wa. Boleh tuan-tuan? Okey, jawab soalan saya sekarang. Ashabah, ashabah. Berbaris apa tuan-tuan? Berbaris atas. Yang ni kerja tuan-tuan. Jawab di ruangan komen tuan-tuan ya. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul tuan. Kalimah ashabah tuan-tuan, dia berbaris atas. Dia tiru satu baris yang satu kalimah yang berada sebelum waw yang berbaris atas juga tuan-tuan. Mana kalimah yang ditiru tersebut tuan-tuan? Kalimah ashabah pada malam ini dia berbaris atas. Dia tiru satu kalimah yang berada sebelum waw. Sebelum waw tuan-tuan yang berbaris atas juga. Mana kalimah tersebut tuan-tuan? Jawapannya ialah dia tiru baris hu tuan-tuan. Sebab tu saya minta tuan-tuan tanda tadi. Betul tuan-tuan? Sebab hu itu sebenarnya berbaris depan ke berbaris atas tuan-tuan. Jawapannya kita dah bahaskan tadi. Hu itu adalah maf'ul. Maf'ul mestilah berbaris atas. Betul tuan-tuan? Maka baris hu itu asalnya ialah ha tuan-tuan. Maka sebab itulah ashabah pun mesti dibaca dengan baris atas. Ya? Kalau betul ha itu memang berbaris depan, maka dalam ayat kita Allah tidak akan sebut ashabah, tapi Allah akan sebut ashabu. Kalau betul hu itu memang berbaris depan. Tapi pada malam ini terbukti pada tuan-tuan ya. Hu itu sebenarnya memang maf'ul tuan ya. Memang maf'ul. Maf'ul itu berbaris apa? Berbaris atas ya. Maka kalimah yang berada selepas waw wajib disamakan barisnya dengan sebelum waw. Jadi oleh kerana hu itu asalnya berbaris atas, maka kena baca ashabah. Jelas ke tak jelas? Jadi kalau saya tanya siapa punya kerja ashabah berbaris atas? Ya. Siapa punya kerja tuan? Masalah kita punya kerja pada malam ini ialah wa tuan ya. Kalau tak ada wa pada malam ni, tuan-tuan dah kata kita dah skip satu masalah tuan ya.
Jadi oleh kerana ada wa, maka kalimah yang berada selepas wa mesti disamakan dengan kalimah yang berada sebelum waw, ya. Jadi kalimah yang ditiru tersebut ialah hu pada malam ini, ya. Ustaz, apa beza wa dan juga maktuf? Dah ada yang tanya. Jadi kalau ada yang tanya, saya kena jawab lah, ya. Apa beza ataf dan juga maktuf? Itu yang kita nak bincang sekarang, ya. Baik. Ini saya nak jawab soalan sahabat kita, ya. Waw itu adalah waw ataf. Ini panggil ataf. Waw itu waw ataf. Waw penyambung cerita. Boleh tuan-tuan? Baik. Kalimah yang berada selepas haraf ataf itu kita panggil dia maktuf. Apa dia maktuf, tuan-tuan? Kalimah yang berada selepas haraf ataf. Jadi kebiasaannya ataf ada pasangannya yang dipanggil maktuf. Itu jawapan untuk Kak Anisah, ya. Jadi ashabah itu yang merupakan maktuf dalam ayat kita pada malam ini. Sebab ashabah itu berada selepas haraf ataf. Ashabah itu dipanggil maktuf, ya. Jadi apabila sebelum maktuf ini kita kena faham barisnya akan sama sebelumnya. Itu sepatutnya, ya. Maktuf kalimah selepas waw ataf, betul. Ya. Kalau boleh Kak Hasnah, yang tepat lagi maktuf ini kalimah selepas haraf penyambung cerita. Ya. Sebab akak dah belajar haraf penyambung cerita ada 5, betul tak? Yang pertama wafa, summa, au dan juga am, ya. Jadi semua kalimah yang berada selepas 5 haraf ataf tersebut semua panggil maktuf. Boleh? Kita panggil apa, tuan-tuan? Kita panggil dia maktuf. Boleh? Maktuf, kalau boleh lagi tepat, kalimah selepas haraf penyambung cerita. Bukan kalimah selepas waw saja. Selepas haraf ataf. Itu lagi tepat. Apa dia haraf ataf? Wafa, summa, au, am. Itu, ya. Okey dah. Okey dah, ya. Jadi yang bersama saya pada malam ini adalah kelas kita untuk kelas di masjid Taman Ceras Jaya dan juga Masjid As-Sabirin, tuan-tuan, Lembah Keramat, ya. Sekarang dah masuk ayat yang ke-15, ya. Jadi tuan-tuan boleh, ya, tak ada masalah untuk yang belum sampai lagi pada ayat yang ke-15, boleh tengok-tengok, tak ada masalah, tetap dapat ilmu. Dan yang dah lepas daripada ayat yang 15, maksudnya dia dah bahaskan ayat yang 20 dah, tuan, 20, 23 dah, pun boleh tengok untuk buat ulang kaji, ya. Dan yang sudah pergi, ya, dah masuk pada peringkat kelas lanjutan pun, dia nak tengok balik pun tak ada masalah, ya. Dipersilakan. Okey dah, tuan-tuan. Dah, tuan-tuan. Kita masuk pada bahagian yang kedua, tuan-tuan, ya. Baik.